عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Hari ini kita masuk bab baru ataupun tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan amanah. Selepas kita bahas berkenaan dengan anak yatim dan segala ayat-ayat berkenaan dengan anak yatim kita bahaskan, dan kita masuk pada bab yang baru berkenaan dengan amanah. Apa yang disebut sebagai amanah? Dan amanah ini adalah salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji dalam Islam. Kerana sifat amanah ni menyebabkan sebuah masyarakat, sebuah negara, keluarga dan sebagainya menjadi satu keluarga yang aman, negara yang harmoni dan masyarakat yang sejahtera. Hasil daripada amanahnya orang apabila diamanahkan dengan sesuatu perkara. Kita boleh bahagikan sifat amanah ni dua bahagian. Yang pertama, amanah dia dengan Allah, dan yang keduanya, amanah dia dengan diri dia sendiri. Kalau kita boleh tambah satu lagi, amanah dengan hubungan sesama manusia. Amanah dia dengan Allah dan amanah dengan diri sendiri ni, dia tahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia. Dia kehendaki oleh Allah Taala hidup atas muka bumi ni, sebenarnya siapa dia kita ni? Kita diamanahkan untuk menjadi hamba Allah sebagai khalifah di atas muka dunia. Yang kedua, amanah kita apabila kita diberi amanah, melibatkan hubungan kita dengan masyarakat, yang kita akan bacakan ayat sebentar lagi. Baik. Di bawah tajuk kecil ini dia tulis bahawa kita hendaklah menunaikan amanah sesama manusia. Kita pergi kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat surah An-Nisa ayat yang ke-58. Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Baik. Firman Allah Ta'ala,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Surah ni, Surah An-Nisa, dan ayat ini dia termasuk dalam bahagian yang kedua dalam Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni ada dua bahagian. Ayat pertama sampai ayat 57 satu bahagian, dan ayat 58 sampai seterusnya bahagian yang kedua. Ayat ini adalah ayat nasihat kepada pemerintah. Ayat yang menjadi penasihat kepada pemerintah. Jadi dalam ayat ini semua pemerintah, tak kira institusi yang kecil dipanggil sebagai rumah tangga, sampailah pemimpin yang besar dalam masyarakat, dalam negara, sampai kepada pemimpin hak tertinggi sekali. Asalkan dia ada tugas dan jawatan untuk ditadbir. Pada hakikatnya semua kita ni pemimpin. Disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu ini adalah pemimpin dan kamu akan ditanya dengan apa yang kamu pimpinkan. Itu Nabi sebut, setiap kamu ini pemimpin dan kamu akan ditanya di atas apa yang kamu pimpinkan. Ini benda yang kita kena tahulah. Kita kata kita tak terlibat ustaz dengan pemimpin ni. Kita kata begitu. Kita tak terlibat. Saya biar orang biasa-biasa je. Saya pun tak ada keluarga. Saya bukannya nikah kata-kata. Nak jadi pemimpin macam mana? Kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita di hari akhirat, apa yang kita pimpin, apa yang kita buat, apa yang diri kita sendiri buat, diamanahkan oleh Allah taala dengan tanggungjawab sebagai manusia di atas muka dunia ini, apa yang kita buat. Jadi kalau kita kata kita ni bukan seorang pemimpin sekalipun, tapi kita pemimpin kepada diri kita sendiri, yang Allah Ta'ala wajibkan beberapa perkara kepada kita. Kalau kita tidak pemimpin negara pun, kita seorang pemimpin kepada keluarga kita. Dasar apa yang kita nak bawa dalam memimpin sebuah organisasi yang disebut sebagai keluarga ini? Dia mesti ada dasar dia. Sebagaimana sebuah kerajaan memimpin, mesti ada dasar. Mesti ada dasar. Dan pelaksanaan kepada apa yang kerajaan nak buat ni berdasar pada dasar kerajaan. Untuk jaga rakyat. Kalau tak cukup makanan, kerajaan kena cukupkan. Apa yang tak cukup dalam negara ni? Padi contoh. Beras-beras yang terpaksa diambil daripada India, daripada Vietnam. Kalau tak cukup beras, hasil makanan dalam negara ini kena ada simpanan. Kalau berlaku peperangan dan sebagainya, kita kata ada reserve negara. Reserve negara ni makna apa? Simpanan. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah seorang menteri keuangan yang paling bijak dan paling pandai. Dalam keadaan Nabi Yusuf memerintah 7 tahun yang kemarau, bukan sahaja rakyat Mesir tu yang dapat
manfaat yang besar. Tapi sekitar Mesir pun, rakyat-rakyat yang lain mari beli di negara Mesir. Dan pada ketika itu Nabi Yusuf tidak mengenakan harga yang tinggi, sebaliknya bersifat untuk tolong dengan kadar menukar barang yang mereka ada dengan hasil mahsul yang dikutip, yang diambil, yang disimpan oleh kerajaan pada ketika itu. Kita ni dah, kita beli barang-barang orang meniaga ni, beli barang-barang sebelum raya. Lepas tu nak raya tu dia stok barang tu, dia pun jual, dia seorang je hak tukar jual. Lepas tu harga tu Yahudi, orang Melayu dah, tapi harga tu Yahudi. Kerana pada ketika itu semua orang nak barang tu. Sebab itu dalam negara kita ini ada barang-barang yang dikawal oleh kerajaan. Kerajaan kena kawal barang. Harga bawang ke harga beras ke kerajaan kawal. Di bawah harga kawalan oleh Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Tak cukup daging contoh ni, sehari dua ni bising hai daging. Macam mana boleh terlepas benda-benda begini ni? Kerana rasuah. Daging-daging yang tidak sahih kehalalannya macam mana? Kerana daripada pintu nak masuk lepak lagi, sampailah nak keluar dengan lori ni, semua makan rasuah. Kalau tidak, takkanlah keluar daging tu. Takkan keluar. Kita ni, kalau daging kangaroo tak apa lagi. Nah, daging kangaroo tak apa lagi. Kita kata daging kuda tak apa lagi, kuda boleh makan kuda free. Daging kuda tak apa lagi. Daging harimau tak apa lagi. Tapi tak mungkin lah. Nah, kita takut daging binatang tu. Binatang kebah hok tekok pendek tu. Sebab binatang tu kalau kita belah paha dia tu, jual, kita selat gitu, sama macam kambing. Dia beli kambing import tu. Habis kita yakinlah beli kambing import tu dia bau biri-biri. Bau tu bau kambing kalau kita masak tu. Saya hok dia biasa buat nasi Arab ni rasa macam nah, rasa macam nak cari kambing kampung pula. Ini punca dia. Puncanya kerana tidak amanah. Itu sahaja. Bukan kita nak sentuh negara, tidak. Tapi puncanya kerana tidak amanah. Apa sahaja benda yang tidak amanah merosakkan negara. Oleh kerana itu nasihat ini yang pertama sekali, pemerintah yang adil, jaga amanah yang pertama, kena amanah dan adil. Adil di sini maknanya adil dalam mengikut syariat. Adil dalam mengikut syariat. Kerana syariat ini merupakan kayu ukur. Bukan kerana ikut akal. Syariat. Lebih daripada syariat, tak boleh. Syariat ni merupakan kayu ukur di dalam kita buat apa sahaja. Kerana kalau ikut akal, kita kata kita adil, tapi sebenarnya tidak. Memang kalau ikut akal kita terjemah adil dengan sama rata. Kawan ni dapat, kawan ni dapat. Sebenarnya tidak. Tidak. Kawan ni dapat ni, kawan ni dapat sama, kita kata tidak. Adil meletakkan sesuatu kena dengan tempat ni, tu orang panggil adil. Meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Itu istilah adil. Lawan kepada adil dia panggil zalim. Zalim meletakkan sesuatu tidak kena dengan tempat dia. Itu istilah zalim. Baik, kita tengok.
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Suruh kita semua lah. Kita tengok. Ini adalah arahan daripada Allah. Karena Allah Ta'ala kata, innallaha ya'murukum. Allah menyuruh. Amara ya'mur mana? Menyuruh kamu. Kalau menyuruh, apa lawan kepada suruh? Melarang. Suruh, larang. Dan itu syariat. Syariat ini mengandungi suruhan dan syariat ini mengandungi larangan. Segala apa yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang baik, yang kita sebut sebagai perkara yang menyelesaikan masalah umat. Sebab Allah Ta'ala suruh. Segala perkara yang Allah Ta'ala larang adalah perkara yang memudaratkan masyarakat dan umat. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Judi, arak, tu Allah Ta'ala larang. Sebab tu kita pernah sebut, apa perlunya penjualan arak di 7-Eleven yang mana perumahan tersebut majoriti orang Melayu. Di kawasan-kawasan bandar contoh, yang majoriti perumahan itu orang Melayu. Apa perlunya? Tak perlu dah jualan arak di 7-Eleven kalau kawasan tu orang Melayu. Sebab hak pergi beli mata kedarah arak tu orang Melayu. Bukan anak India pergi, bukan anak Cina pergi. Ini benda yang kerajaan kena fikirlah. Sebab itu baru ni bila kerajaan sebut kita nak menghadkan pengeluaran lesen, pengeluaran arak, setuju. Tapi ada sebuah parti dan negara ni tak setuju. Tak setuju. Nak setuju lagu mana? Parti dasar komunis. Tak setuju. Dasar kesamarataan agama. Bangsa je Cina tapi agama Kristian. Kau tak setuju tu. Kita kata Cina, ya Cina, tapi agama katanya Kristian. 3-4 orang lagi hak lawan ni semua agama Kristian. Bukan saya agama Kristian, tapi ada terpalit dengan isu menyebarkan Kristian dalam negara. Boleh faham tu? Kerana kalau saya cakap ini jadi politik, ya, tapi lantok politik pun. Kita nak sebut benda betul. Setiap negara ni ada ejen Kristian ni. Kawan saya dia buat dakwah ni. Masuk kampung ni. Masuk kampung, pendalaman sebagainya. Asal satu kampung tu, saya tak mau sebut negeri mana lah, tapi di luar daripada Semenanjung ni. Masuk kampung, asal mula-mula kampung tu semua Islam. Islam pun masuk Islam lah, semua Islam. Dan dia boleh pegang dengan Islam itu bertahun-tahun lamanya. Bila kawan ni pergi, dah bertahun-tahun dah lama. Bila pergi dalam sebuah rumah, sebuah macam kawasan tu ada boleh bukan 40 lebih keluarga. Tinggal 3 keluarga hak Islam. Hak lain semua murtad masuk Kristian, termasuklah Tok Bila masjid tu sendiri. Ini cerita betul. Yang saya pergi kawasan tu adalah kawasan yang dekat dengan kawasan kata kampung tu lah. Benda yang dia terkejut, dia kata sampai-sampai dia kena naik perahu lah. Kampung tu gigi dia naik perahu. Naik perahu sampai tengok ada ni solid. Yang dulu dia mari tak ada apa-apa lagi masa tu. Dia dah lama dah dia pergi tengok ada solid.
Lepas tu dia tanyalah, mana bila masjid dulu hak sambut saya. Allah, dia kata, ustaz, dia masuk Kristian dah. Nauzubillah. Terkejut dia. Kerana terlibat dengan proses kristianisasi yang berlaku dalam tempat tersebut. Begitu hebat sekali. Mendapat dana daripada luar negara untuk mengkristiankan dengan berbagai cara. Sebab benda tu kita tak boleh biar. Sebab orang Islam tak boleh berpecah. Orang Islam ni tak boleh berpecah, sama sendiri tak boleh. Berpecah yang jadi musuh, ambil tahu, dan musuh nak sangat orang Islam ni berpecah. Sebab tu kita nasihat pada ahli-ahli politik, jangan duk nampak kuasa saja yang kamu nak. Kamu kena nampak amanah di atas kuasa yang kamu akan pikul di hadapan Allah di hari akhirat. Kalau nak pada kuasa saja, semua orang syok ada kuasa dah. Kalau kita ni ada kuasa, sampai depan tu pun orang buka pintu untuk kita. Masuk-masuk, sila masuk YB, sila masuk Datuk. Kan syok tu. Orang duduk makan penuh bawah tu, kita duduk makan di meja orang sedia dah. Tapi ingat, wal yaumil akhiratin nadamah. Nabi kata, di hari akhirat ini kamu akan menyesal. Sebab ditanya dengan begitu banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia pergi tengok rakyat dia tengah-tengah malam, ada rakyat yang seorang anak dia menangis, mak dia gebuh batu atas dapur. Mak dia sambil menyumpah, celakalah khalifah, dia kata. Dia tak tahu, dengar tu khalifah. Kenapa makcik? Tak tahulah khalifah dia buat apa sekarang. Anak aku lapar, aku buat-buat rebus makanan supaya anak aku menangis dan tidur dalam kelaparan. Tak ada makanan. Umar pergi pikul sendiri. Nampak ni? Pikul gandum sendiri. Sahabat kata, mak, mari saya pikul. Tak, dia kata. Jangan kamu nak pikul api neraka dengan aku di hari akhirat. Pikul bagi makan sendiri pada kawan. Sebab setiap rakyat yang lapar ada tanggungjawab kepada pemimpin. Menteri ke siapa ke nak tahu macam mana rakyat lapar ni, ada orang hak dia lantik. Orang hak dia lantik di peringkat kampung apa tu amanah daripada Allah. Nampak ni? Amanah daripada Allah. Kalau dia bahagian kanga ke dia bahagian perlih ni dia tiba-tiba segala bantuan tu boleh kanak-beranak dia saja. Hak betul-betul miskin dalam kampung tu tak boleh. Oleh kerana dia tok mengulu pada kampung tu, boleh. Bantuan sikit, bagi siapa? Bagi rumah saudara dia. Bantuan sikit boleh pada siapa? Boleh pada mak menakan dia, ayah menakan dia. Macam-macam lah. Bagi ke kroni saja. Dalam kampung tu penuh lagi orang susah. Dia jawab dia hari akhirat, dia buat. Berdosa besar dia. Boleh nampak ni? Kalau kita mengajar bab begini, orang tak suka. Orang tak suka. Sebab ni bab amanah, penting. Saya juga amanah dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Kalau saya tak sebut habis, Tuhan tanya akhirat. Buat letih saja mengajar, sakit tekak saya, tak jadi. Bagi pagi bangun mengantuk mata-mata, mengajar sakit tekak saja. Tak beritahu semua apa yang Allah Ta'ala sebut, kita kena beritahu semua. Tak kira lah pemimpin mana, parti mana pun, mu nak dengar-dengar, mu tak mau dengar, sudah ikut mu kan. Tapi lepaslah pada saya, kita semua dah nasihat, tu je. Baik. Allahu Akbar. Amanah secara umumnya, kalau kita nak sebut menyangkut hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, solat, puasa, semua jenis nazar-nazar, orang panggil apa yang kita sebutkan di hadapan Allah Ta'ala, kita kena tunaikan. Kalau bab nazar ni juga, kita kena tengok bernazar benda yang baik, bukan bernazar benda yang tidak baik. Contoh kalau aku boleh anak lelaki ni, aku nak berjalan daripada Kangak sampai pada Besar. Nazar, itu nazar yang tidak baik.
Nak berjalan apa, duduk di rumah nak berjalan pergi ke tanah pun letih. Oleh kerana suka sangat dia bernazar benda yang mengarut-mengarut. Tak boleh. Itu tak boleh. Kena bernazar dengan benda yang baik-baik saja. Dan kena tunaikan nazar tersebut. Kerana dia menyangkuti hak Allah Ta'ala. Itu yang pertama Allah. Semayang, puasa, itu semua Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Amanah kita menjaga amanah Allah Ta'ala ni, kita seharusnya menunaikan segala benda ni. Yang paling besarnya solat. Solat ni sehingga orang yang ada kuasa ni, wa'mur ahlaka bis salah wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis salah, suruh anak kamu, suruh ahli-ahli keluarga kamu ni dengan sembahyang. Dalam hadis Nabi, murru auladakum bis salah, suruh anak kamu sembahyang masa umur 7 tahun dan pukullah dia kalau tak sembahyang umur 10 tahun. Khutbah Jumaat baru ni lah. Dengar ke tak tahu, takut tidur. Nah, khutbah Jumaat dok khatib dok baca hadis tu baru ni. Murru auladakum bis salah, suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun, pukul dia kalau tak sembahyang umur 10 tahun. Itu amanah ibu bapa tu. Kerana hasil daripada zuriat keturunan tidak solat ni, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Taala sebutlah surah Maryam. Zuriat keturunan ni yang jahat-jahat ni dia jadi apa? Fa khalafa min ba'di khalfun adaa'us salah. Perkara pertama sekali dia akan melekakan apabila solat ni dia leka. Hasil daripada dia tak semayang tu, dia leka dengan arahan Allah dan amanah Allah. Allah Ta'ala sebut lagi, wattaba'us syahawat, dia akan ikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Allah Ta'ala sesatkan bukan sahaja dia, tapi zuriat keturunan dia juga dia sesat. Itu hasil daripada tidak melaksanakan solat. Itu keluarga, orang yang menjadi pemerintah, alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamas salat. Mereka yang Allah Ta'ala berikan kedudukan di atas muka dunia ini, dia kena mendirikan sembahyang. Dalam kata yang lain, menyuruh orang lain sembahyang. Kalau dia Islam. Sebab tu salat ini kena ada undang-undang. Tak salat kena penjara. Bukan macam dulu ada seorang kata sembahyang ni masalah peribadi. Kita dengan Allah Ta'ala, maknanya tak ada berkaitan dengan kerajaan. Kerajaan kena suruh rakyat sembahyang. Kena ada hukuman bagi orang tak sembahyang. Itu keperluan kena buat. Kita dengar masalah nak pergi sembahyang Jumaat contoh dah. Ada syarikat-syarikat yang besar yang tidak beri sembahyang Jumaat pada orang Islam. Patutnya dia kena fikir nak buat macam mana, kecuali benda tu melibatkan keselamatan. Tak boleh nak tinggal benda tu sebab nak jaga keselamatan. Tu dia kena buat shift, dia kena tukar masa tu, siapa dia nak ganti, siapa dia nak ganti. Tak boleh buat macam mana, ustaz tu tokel dia tu tak bukan Islam. Dia tak ambil tahu semayang-semayang. Ya, tokel dia memang bukan Islam, tapi pemimpin orang Islam tak buat apa-apa. Gubah dasar bak solat ni. Gubah dasar bak solat. Dia bukan masalah peribadi ni. Masalah kerajaan kena jaga bak solat ni. Kalau kerajaan tu orang Islam. Akhta lain-lain boleh buat. Akhta lain-lain boleh buat sekejap je. Nak buat satu benda, satu akhta nak dulu dalam dewan, dia tulis, dia hantar bahar. Lepas tu setuju. Hak lain boleh buat. Pindaan ni boleh buat, pindaan tu boleh buat. Takkan bab semayang kerajaan tak boleh buat. Maka siapa masalah kerajaan kena fikir benda ni. Allahu Akbar. Banyaknya lah. Kalau kita tengok apa yang kita sebut pagi ni, banyak perkara yang akan ditanya di hadapan Allah di hari akhirat. Berkenaan dengan amanah nak masuk syurga kita ni besar. Kita kena berperang dan banyak perkara sebelum Allah Ta'ala nak masuk kita lah syurga lah keadaan yang baik. Ya salam. Baik. Satu lagi,
Allah Ta'ala kata sempurnakan amanah kepada mereka yang layak dapat amanah itu, layak dengan tanggungjawab. Apa maknanya? Allah Ta'ala sebut kalimah amanat dalam keadaan jamak, dalam keadaan banyak, memberi isyarat kepada kita bahawa ada banyak jenis amanah berdasar kepada kedudukan seseorang dengan masyarakat, dengan diri dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala suruh kita meletakkan amanah itu kena kepada ahli dia. Dan termasuk orang munafik apabila wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza tumina khana, Nabi kata. Di antara tanda-tanda orang munafik itu haddatha kadzaba, cakap bohong. Bila berjanji tak tepati janji, bila diberi amanah tidak sempurnakan amanah tersebut. Itu tanda munafik. Jadi maksud ayat ni, kita berikan pangkat kepada dia yang memang layak kepada dia untuk menjalankan tugas. Kita jangan lantik orang yang tak layak untuk jalankan tugas, jangan. Berdosa besar. Sebab ini arahan Allah. Parti itu kita letak tepi dulu. Parti itu letak tepi dulu. Parti ni color ya. Saya sebut tu sebab negara kita negara demokrasi. Islam tidak beriman dengan demokrasi. Tak. Kerana demokrasi bukan daripada Islam. Tapi kita gunakan demokrasi untuk mendapat kuasa, itu sahaja. Nak pilih siapa, nak undi siapa, atas diri masing-masing. Berdasar kepada ayat yang kita bacakan ini, ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kena pilih orang yang betul-betul boleh melaksanakan amanah. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan, kalau kita pilih pemimpin, ketuk mulu ke wakil rakyat ke siapa ke, jenis tak buat kerja, tak payah lah. Boleh Ustaz, kami sayang pada parti kami. Mu sayang pada partimu, mu tak sayang pada iman hak ada dalam dirimu tu. Benda hak kita sayang lebih daripada keimanan hak ada dalam diri kita. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Innama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha warisun. Mu dengan barang yang kamu sembah, yang kamu sayang lebih daripada Allah dan Rasul, aku nak letak mu sekali dengan dia hak barang kamu sembah tu dalam neraka. Nah, kita nak kata apa? Nah, sebab tu kena ingat, kita pilih tu ada kaitan syurga neraka juga. Bukan pilih saja. Awak masa hari kita pilih undi tu, Allah Ta'ala bagi cuti pada malaikat. Malaikat semua hari ni kita cuti, tengok ada tulis dia nak undi apa lantak dia. Sebab itu bukan urusan kita. Dah. Semua. Jadi sampai masa dah kita ubah fikiran, kita pilih orang, bukan pilih parti. Kita pilih orang, kita tengok macam mana. Dia boleh buat kerja. Dan dia pun tak kira dia parti apa semua sekali, dia boleh buat kerja. Dia boleh masuk, dia boleh tengok rakyat duk buat apa, duk makan apa rakyat semua sekali. Dia boleh tengok. Dia boleh turun sampai dalam kubur. Nak urus jenazah. Orang tua-tua tepi jalan, dia boleh tegur orang tua-tua tepi jalan. Ni turun tangga, turun naik tangga, naik rumah bawah rumah, naik sampah apa semua sekali. Bila? Seminggu nak pilihan raya. Lepas tu dah jadi wakil rakyat, hi bye bye. 5 tahun pula baru jumpa. Waktu pun tak serik-serik. Ada lagi orang sokong. Nampak ni? Kalau saya sebut begini, marah politik duk marah tak apalah. Marahlah atas muka dunia, tapi kita nak sebut supaya kamu tidak dimarahi oleh Allah di hari akhirat. Itu yang lebih besar. Cuba tuan-tuan fikirlah. Balik rumah lagi, apa yang saya kata tuan-tuan fikir betul-betul pendapat saya. Apa pendapat saya? Dah ustaz malah kata malah. Sama je ustaz mana-mana. Tak boleh. Di antara mudarat yang kecil dengan mudarat yang besar, kita kena pilih hak mudarat kecil.
Kalau ikut-ikut nak masuk pilihan raya, nak letak deposit apa semua tu kira haram. Sebab apa? Dah kalau kita undi tak cukup dengan nilai yang undi tu, deposit kita mampu begitu ya. Ada kaitan dengan judi. Macam mana nak buat ustaz? Tak boleh buat gitu. Tu saya kata, nak menyelamatkan mudarat hak besar lagi. Kalau kita tak ambil kuasa ni, diambil oleh orang bukan Islam. Sebab kita menggunakan demokrasi. Lagu mana kalau orang bukan Islam mengitah kita, lagi teruk. Walau baik macam mana pun orang kata tak apa, ustaz dia kata orang bukan Islam tu baik lebih pada orang Islam. Tak boleh. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hamba abdi yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik yang merdeka walau a'jabakum. Walaupun musyrik itu amat-amat kamu kagum dengan dia. Maknanya dia boleh buat kerja. Dia boleh buat kerja, dia boleh urus semua sekali. Tapi dia musyrik. Musyrik. Tak boleh. Nak pilih orang Islam. Kerana orang kafir ni, Allah Ta'ala letaklah jiwa dia benci kepada Islam. Walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah. Ada benci pada Islam. Tengok. Orang yang bukan Islam, duduk di negara orang Islam. Di Qatar. Di Qatar tu, ada pekerja-pekerja luar yang agama Hindu. India, duduk di Qatar. Daripada India, agama Hindu. Kerajaan Qatar tak pernah bersiksa dia. Tu Qatar tengok Malaysia, tak ada pun orang Hindu disiksa. Cuma kita bagi tahu, nak buat kuil, biarlah tanah yang digezetkan. Jangan duk pakai mimpi. Ini mimpi dewa dia turun di pokok ni, dia buat kuil di pokok tu. Tanah orang. Lepas tu kalau orang roboh, dia marah. Ni masalah ni. Kalau orang roboh dia kata, macam mana pergi roboh kuil lah. Mudah buatlah tanah orang roboh lah. Bagaimana masjid ni, kita gezet dah. Ni ke masjid, ni tanah wakaf, masjid situ. Mana boleh kita pergi buat atas tanah kita masjid sendiri, lepas tu kita buat sembahyang Jumaat. Buatlah, nak kena tangkap ke majlis. Begitu juga dengan rumah ibadah. Ni jumpa pokok besar sikit, mimpi dewa dia turun sini, maka dia buat lo kecil-kecil lu. Dia buat kecil-kecil, lama-lama jadi besar, jadi besar, jadi besar. Bila majlis lagi roboh, tak boleh dia kata. Apa? Ni roboh kuih dan sebagainya. Jadi mu nak ceroboh tanah mana-mana, ikut mu suka. Lepas tu orang kata, dia kata kita buat zalim pada dia. Allah. Tapi apa yang berlaku? Orang kafir duduk atas, orang Islam duduk dalam negara yang majoriti negara bukan Islam. Kena tekan ke tak? Tengok India. Tengok India. Kita kata kalau kamu boleh sebut bahawa dalam negara ni ada orang India yang kena tekan oleh kerajaan sebab begini. Yang sebut tu sendiri lah orang yang duduk dalam tu juga. Yang sebut ni orang Malaysia sendiri. Disebut di India tu. Dia kata masyarakat Hindu di Malaysia nak kena tekan. Kita nak kata tak ada sorak bulu Hindu pun aku cabut. Tak ada. Tapi di India tak boleh nak melakukan ibadah korban. Nak sembelih lembu tak boleh. Kalau nak sembelih juga kena buat senyap-senyap. Diroboh Masjid Babri di India. Ingat tak cerita Masjid Babri di India? Diroboh oleh pelampau Hindu. LTTE itu mari di situ. Ada bising Malaysia sehari dua. Ketua Polis Johor kita puji lah dia walaupun kita ada tak sependapat dengan dia. Nak menghapuskan LTTE. Apa dia LTTE itu? Kumpulan ekstremis daripada Hindu. Bermula dengan Masjid Babri itu diroboh di India. Peristiwa Masjid Babri. Boleh bacalah sejarah. Dibakar masjid itu. Dibunuh orang Islam. Negara yang diperintah oleh orang yang bukan Islam. Orang Islam tidak ada jaminan keselamatan. Tapi negara yang diperintah oleh orang Islam, orang bukan Islam, ada jaminan keselamatan. Kenapa? Ini amanah daripada Allah untuk menjaga manusia semua. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu berhukum sesama manusia, bukan sama orang Islam saja tapi semua manusia, antahkumu bil adli,
kena berhukum dengan hukum yang adil. Nabi SAW hal berkenaan dengan orang mencuri tu kan, hak tuduh Yahudi tu. Kawan tu mencuri, orang lain mencuri, tapi macam Yahudi tu mencuri sebab orang buat khianat pada dia. Nabi seolah-olah macam percaya juga Yahudi, tapi Nabi tak jatuhkan hukuman lagi. Allah Ta'ala buat tu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu dekat dengan takwa. Allah Ta'ala sebut, jangan kita benci pada Cina sikit marah Cina, bukan itu cara dia. Orang Melayu ada yang lebih jahat daripada orang Cina pun ada. Hak Cina bukan semuanya jahat, bukan hak khianat tu adalah, tapi bukan semuanya jahat. Kalau Cina, kalau India pun bukan semua. Bangsa bukan menyebabkan dia jadi jahat, tapi perangai dia tu yang membuatkan dia jadi jahat. Kerana ada orang Cina yang baik, ada orang India yang baik, ada, walaupun dia bukan Islam tapi dia baik. Duduk dalam kampung-kampung, duduk berkawan dah. Duduk berkawan dengan orang kampung dia, hari-hari dia baik. Tak apa tu, dia tak khianat. Jadi bukan semua orang Islam tu, bukan Islam tu kita kena buat musuh, bukan. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam yang memang musuh kita apabila dia menunjukkan diri dia bahawa dia musuh kita. Contohnya LTTE itu musuh yang kena berjaga-jaga dengan dia. Nasib baiklah di Malaysia ni ada akhta, ada undang-undang. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah tak membiak. Tapi kalau kita dengar bagaimana Dr. Zakir Naik cerita di Indianya, bagaimana ulama-ulama India ada yang dibunuh. Cuba kita tengok di Rohingya, Myanmar, pemerintah kafir, apa jadi pada orang Islam? Dibakar sekolah, dirogoh anak-anak dara, dibuat macam-macam sampai terpaksa tak tahu duduk negara mana. Negara ni tak terima, negara tu terima, negara ni tak terima. Dah duduk dalam perahu, duduk tengah laut, mati begitu. Nak mendarat di Bangladesh tak terima. Nak mendarat di kawasan ni tak terima. Semua dia nak pergi ke mana? Dengan anaknya, dengan perempuan. Allah, nasib umat Islam di akhir zaman. Apa yang boleh kita buat, tuan-tuan? Apa yang boleh kita buat? Kita tak boleh buat, kita tak ada kekuatan. Kita ada doa sahaja. Puncanya satu je, sebab kita tidak meletakkan amanah ini kepada ahli dia. Tu. Lepas tu saya tekan sungguh-sungguh. Amanah nak jaga masjid, kena letak pada ahli. Betul. Kalau pilih pengurusi masjid, masjid pun, tangga masjid pun tak kenal, mari mesyuarat agung saja. Tak payah. Nanti orang lain. Jangan duk berebut sangat nak jawatan ni masjid ni. Sebab itu amanah. Nabi SAW pernah tegur pada Abu Dhar yang mana dia tu tidakkah engkau nak jadikan aku pemimpin, seorang pemimpin ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau lemah dan ini adalah amanah dan merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Bukan makna Nabi hina sahabat ni Abu Dhar ni lemah. Tidak. Nabi tengok dia tu ada benda yang dia tak boleh jadi pemimpin. Bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Betul tak? Jadi apabila Allah Ta'ala bagi kepada kita jadi AJK masjid, pimpinan masjid, kita kena jaga betul-betul masjid, sebab itu amanah. Duit dalam tabung masjid itu amanah orang kepada kita. Kita kena buat program. Buat program, kau letak tabung anak yatim, kau apa, kau buatlah apa-apa pun. Habis duit gitu ustaz. Lah, orang bagi suruh belanja. Bukan nak harta pusaka tu. Belanja. Tak cukup masjid tak ada duit nak bayar apa? Minta kat majlis CEO dekat je. Dah, minta kat majlis duit banyak. Nah, minta ke dia apa yang kita nak buat? Buat kertas kerja. Boleh. Ada orang bantu kita jaga ni rumah Allah, apa yang kita takut? Nah. Ada mana rosak mana-mana baiki. Allah sedih kadang-kadang kalau masjid tengok di papan tanda tu dia syok tengok duit banyak. Oh, duit kita, masjid kita banyak duit kata. Masjid kita banyak duit. Bedok di situ.
Tapi nak bagi pada siapa duit tu? Kalau mati pengurusi nak bagi harta pusaka pun sabah juga. Tak boleh bagi pada siapa-siapa. Nak buat apa? Nak buat imarah masjid. Buat program di masjid. Sebab tu saya pernah sebut bahawa di masjid kena ada satu tabung, panggil tabung anak yatim. Setahun sekali panggil anak yatim, buat jamuan, makan nasi anak yatim semua. Panggil anak yatim dalam kampung, dalam kawasan tu. Pelihara anak yatim. Kan kita pesan dah. Nah, kalau boleh kita pelihara dengan mak-mak yatim tu sendiri kita pelihara. Bukan anak saja. Apa ni? Itu pun kalau beranilah. Bawa anak yatim tu suka setahun sekali masjid ni rai dia. Baru dia tu sendiri nak mari ke masjid. Sebab masjid buat program dekat dengan hati dia. Alhamdulillah, baru ni masjid Gia, buat masjid kampung Gia, As-Sabirin tu. Dia buat, dia jamu anak yatim, rai anak yatim dalam kawasan. Kita kena pakat buat. Kena tabung anak yatim untuk kita jaga anak yatim, dan anak yatim tu mungkin dia terikat hati dengan masjid dengan sebab tu. Penting tuan-tuan, benda tu penting. Bila Allah Ta'ala bagi amanah pada kita, kita kena pakat fikir. InsyaAllah kita sambung di masa yang akan datang. Ayat ni tak habis lagi saya hurai ni. Ada sikit lagi berkenaan dengan amanah-amanah dalam bentuk kepimpinan ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.